Waliullah Tok Kenali lahir pada tahun 1871 Masihi di Mukim Kenali Kubang, Kerian, Kelantan dan diberikan nama Muhammad Yusuf oleh ayandanya almarhum Haji Ahmad bin Abdul Samad. Semenjak lahir sehinggalah berusia 5 tahun, Tok Kenali diasuh dan dididik oleh ayahanda dan ibunya. Ayah Tok Kenali adalah seorang Bilal di kampungnya, Masjid Kenali, dan terkenal sebagai seorang yang soleh di kampungnya ketika itu. Ketika Tok Kenali berusia 5 tahun, keluarganya dikejutkan dengan pemergian ayahandanya yang telah meninggal dunia. Selepas kepemergian ayahnya, segala tugas ayahnya diambil dan digalas oleh datuk kepada Tok Kenali sebelah ibunya, iaitu almarhum Haji Muhammad Soleh. Maka, semenjak itu, datuknya lah yang mendidik dan memberikan asas ilmu agama kepada Tok Kenali seperti anaknya sendiri. Manakala ibu Tok Kenali, almarhumah Hajah Fatimah, adalah seorang guru Al-Quran dan mengajarkan anaknya membaca Quran, tajwid dan lainnya. Semenjak kecil lagi, Tok Kenali menunjukkan minat pada ilmu dan daya hafalannya sangat cerdas. Beliau menghabiskan masanya di kampung belajar ilmu Al-Quran, menghafal syair dan pantun yang syarat mengandungi nasihat agama dan saranan adab dan akhlak yang mulia. Sehinggalah Tok Kenali berusia 10 tahun, iaitu pada 1881, timbul hasrat dan tekad di hatinya untuk menimba ilmu agama jauh lebih mendalam dan bersungguh. Beliau lantas meminta izin datuk dan ibunya untuk keluar dari kampung untuk menimba ilmu agama daripada guru-guru agama di luar sana. Bayangkanlah, umur 10 tahun sudah mempunyai tekad seperti itu. Setelah mendapat keizinan, Tok Kenali berjalan kaki dengan berkaki ayam dari kampungnya Kubang Kerian sehinggalah ke Masjid Muhammadi di Kota Baru. Ketika itu Masjid Muhammadi adalah lubuk dan tempat pengajian ilmu yang terkenal. Di sana beliau berguru dengan almarhum Haji Abdul Samad bin Haji Saleh. Beliau juga lebih dikenali dengan nama Tuan Tabal. Semenjak kecil lagi, Tok Kenali gemar berjalan kaki dengan berkaki ayam kerana Tok Kenali seorang yang tidak suka membuang masa. Baginya berjalan dengan berkaki ayam lebih pantas. Bahkan jika beliau berjalan dengan sahabatnya ketika itu, mereka akan ketinggalan jauh di belakang Tok Kenali. Dan lagi satu, sebab mengapa Tok Kenali berjalan berkaki ayam? Kerana malu dan merendahkan diri di tempat-tempat orang alim. Di Masjid Muhammadi Kota Baru, beliau telah menuntut ilmu tasawuf dengan almarhum Tuan Tabal. Kemudian dalam ilmu nahu pula, beliau berguru dengan almarhum Qadi Haji Ismail bin Mahmud yang terletak tidak jauh dari Masjid Muhammadi Kota Baru. Tok Kenali juga berguru dengan almarhum Haji Awang Alim di kampung Atas Banggul sebelah hilir masjid. Tok Kenali seorang yang sangat cintakan ilmu. Hasrat beliau untuk mendalami ilmu lebih mendalam semakin berkobar-kobar. Selama 8 tahun beliau keluar dari kampungnya untuk mencari dan menuntut ilmu agama di sekitar Kelantan. Sehinggalah pada usia 18 tahun, iaitu 1889, beliau membuat keputusan untuk berhijrah ke Mekah bagi mendalami ilmu agama jauh lebih mendalam. Baginya, ilmu itu sangat luas dan tiada penghujungnya. Tok Kenali pun menyatakan hasratnya kepada keluarganya dan atas niatnya yang telus itu, Allah permudahkan urusan Tok Kenali. Orang-orang kampungnya ketika itu berpakat mengumpulkan dana bagi membiayai tiket Tok Kenali ke Mekah dengan menaiki kapal laut. Pada waktu itu, tiket untuk ke Mekah bernilai RM50. Orang-orang kampung percaya suatu hari nanti Tok Kenali akan menjadi seorang yang alim. Maka belayarlah Tok Kenali di Mekah dengan sedikit wang belanja harian dari keluarganya dan orang kampungnya sebanyak RM22. Bayangkanlah betapa tingginya keyakinan Tok Kenali kepada Allah dan tekadnya untuk menuntut ilmu. Dengan berbekalkan RM22, beliau menghabiskan masanya di Mekah selama 22 tahun semata-mata untuk menuntut ilmu. Beliau juga tidak mempunyai rumah sewa di sana. Hanya tidur di serambi-serambi masjid selama 6 bulan lamanya. Disebabkan amalan inilah, apabila pulang ke Kelantan dan menyebarkan Islam di sana, sehingga Kelantan digelar serambi Mekah menurut info daripada orang ramai. Wallahu alam. Selama Tok Kenali di sana, beliau tiada tempat penginapan melainkan tidur di masjid-masjid. Pada mulanya Tok Kenali juga menghadapi sedikit kesukaran dan bertungkus lumus untuk mencari ilmu kerana beliau tiada kenalan maupun teman ketika di sana. Tok Kenali sentiasa memasuki halaqah ilmu di sekitar Masjidil Haram yang pada ketika itu terkenal dengan pengajian di tiang-tiang masjid. Setiap tiang akan diajar oleh masyayikh yang berkelayakan. Kehidupan Tok Kenali penuh tawakal sepanjang 22 tahun di sana.
Tiada siapa tahu adakah beliau makan setiap hari ataupun beliau makan sehari sekali. Ketika itu para penuntut ilmu lainnya keheranan melihat gelagat Tok Kenali pergi ke setiap halaqah. Ditambah pula ketika itu beliau hadir majlis ilmu tanpa membawa kitab seperti penuntut ilmu lainnya yang duduk di dalam satu halaqah. Cuba bayangkan, di setiap majlis ilmu Tok Kenali tiada pena, kertas maupun kitab untuk merujuk dan mencatat ilmu apakah yang disampaikan oleh para masyaikh ataupun guru. Tok Kenali bukannya orang yang senang seperti pelajar lainnya yang mempunyai kelengkapan kitab dan alat-alat lainnya. Pada kebanyakan halaqah, Tok Kenali hanya duduk dan memejamkan mata. Maka disebabkan gelagatnya itu, para penuntut lainnya memerhatikan gelagat aneh Tok Kenali. Adakah beliau hadir dari halaqah ke halaqah lainnya semata-mata untuk tidur? Tetapi mereka silap. Sebenarnya Tok Kenali pejamkan mata untuk fokus mendengar dan setiap apa yang didengarinya akan diingati. Para pelajar lainnya keheranan dengan Tok Kenali. Manakala para guru yang terang mati hatinya hanya mendiamkan diri dan memerhatikan Tok Kenali. Kerana mereka tahu budak ini bukanlah seperti pelajar lainnya. Segala gelagat Tok Kenali ini mengingatkan saya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i yang sama seperti Tok Kenali yang keluar kampung semasa muda untuk merantau mencari ilmu tanpa sebarang kitab maupun alat untuk mencatat. Dan kebiasaan Tok Kenali lainnya pula, sebelum ke kelas pengajian, beliau akan ke kedai kitab untuk telaah dan hafaz isi kandungan kitab tersebut. Sehingga kan pernah ditegur oleh penjual kitab. Tok Kenali menceritakan perihal beliau itu, lalu penjual tersebut faham akan kesusahan Tok Kenali yang tidak mempunyai wang dan membenarkan Tok Kenali untuk menelaah kitab-kitab di dalam kedai tersebut. Dalam masa berbulan-bulan peristiwa itu, akhirnya pada suatu hari ditakdirkan oleh Allah, Tok Kenali mengunjungi halaqah ulama Melayu kita iaitu almarhum Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Tok Kenali ketika itu duduk jauh di belakang pelajar-pelajar lainnya. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani telah mempersiapkan sekurang-kurangnya 3 kemuskilan atau masalah yang pada pemikiran Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Kemudiannya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani melontarkan segala soalan itu dan tidak ada seorang pun yang hadir dalam halaqahnya dapat menjawab kemuskilan itu. Padahal yang hadir ketika itu bukanlah pelajar yang baru mendalami ilmu agama. Para pelajar di sana telah hadir berbagai halaqah dan berguru dengan ramai guru. Tok Kenali ketika itu seperti kebiasaannya hanyalah duduk diam dan memejamkan mata. Ketika Syekh Wan Ahmad Al-Fatani menanti untuk mendengar siapa yang dapat menjawab soalannya, pandangan Syekh Wan Ahmad tertumpu kepada Tok Kenali. Lalu Syekh Ahmad menyergah Tok Kenali sehingga Tok Kenali terkejut dan terus membuka matanya. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani kemudiannya menyuruh Tok Kenali supaya datang ke hadapan untuk duduk di hadapan beliau. Tiba-tiba Syekh Wan Ahmad Al-Fatani meminta Tok Kenali untuk menjawab permasalahan yang dikemukakannya tadi. Tanpa mengulangi soalan itu semula, para pelajar ketika itu menyangkakan sudah pasti Tok Kenali tidak dapat menjawab kerana beliau hanya tidur di belakang. Kalau mereka yang mendengar soalan itu pun tidak dapat menjawab, apatah lagi Tok Kenali yang tidur dan tidak mendengar atau tahu apakah soalan yang diajukan oleh Syekh Wan Al-Fatani. Namun segala sangkaan mereka meleset. Tok Kenali tanpa teragak-agak menjawab ketiga-tiga permasalahan dan kemuskilan yang diajukan oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dengan jelas dan terang. Maka terkejutlah semua pelajar yang hadir ketika itu. Maka dari semenjak kejadian ini, Tok Kenali menjadi rapat dengan Syekh Ahmad. Beliau kemudian menjadi murid kesayangan Wan Syekh Ahmad dengan menjadi khadam ataupun pembantu untuk Syekh Wan Ahmad pada waktu malamnya. Semenjak itu, Tok Kenali hanya mengikut Syekh Wan Ahmad untuk berbakti kepadanya. Ditambah pula mereka memang serasi kerana keduanya berasal dari alam Melayu Kelantan dan Patani.